17 Februari 2023, World Ottoman Heritage and Legacy Tour. Ketibaan dan kedatangan seorang generasi keturunan yang kelima daripada Sultan Abdul Hamid II, Syehzade Tunku Putra Mahkota. Datangnya bersama dengan segerombolan. Saya dimaklumkan ada 10 orang. Saya nak mulakan dia agak meremang peristiwa ni sebab dia berlaku dekat kita. Kenapa kita? Sultan adalah raja muda keturunan Sultan Abdul Hamid yang pertama diizin Allah untuk memijak kaki ke bumi Istanbul setelah 65 tahun. Setelah 65 tahun tidak ada darah daging keturunan Turki Uthmaniyah di bumi Istanbul. Sehingga kan maklumat kasar, ada yang sebahagiannya dikristiankan di Eropah, di Turki, di Greece yang sudah Yang sudah dibaptiskan. Kalau tak dikristiankan pun yang telah di Eropahkan, hilang jati diri, tak boleh cakap Turki, tak boleh baca Quran. Ni geng-geng Uthmani. Siapakah puncanya? Walam tarda ankal yahud walan nasara. Mereka cuba menghapuskan seluruh, jangan bagi orang kenal Uthmani. Ketika orang cuba menghalang dan memagar, jangan ada manusia yang kenal Uthmani ni, jangan angkat, jangan agungkan mereka. Sehingga kan Sultan Abdul Hamid dengan Sultan Al-Fatih merupakan antara dua sultan yang paling sejarahnya dihitamkan. Dalam 37 tu antara dua orang yang paling dipalsukan sepalsu-palsunya, sehingga akan diangkat sebagai age of depression, masa-masa tekanan, masa-masa serangan, masa-masa dengan penuh kezaliman, dimomok-momok dan disogok dengan negative thinking. Tekadnya hampir majoriti yang saya jumpa semua mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai bapa kemodenan Turki mengatasi khalifah-khalifah Turki Uthmaniyah. Tidak salah untuk kita mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai figura moden. Memang ada. Dia buka madrasah, dia buka sekolah, dia buka bangunan, dia buka muzium tentera, dia buka ketenteraan, itu pemodenan. Dan sentuhan kemodenan, kemajuan pembangunan negara ekonomi, ya memang ada. Tapi jangan sampai kamu menafikan, menidakkan, menutup terus cerita-cerita tentang Uthmani. Itu yang salah. Itu yang bagi saya khilaf dan dosa yang kena minta maaf balik kat Sultan-Sultan Turki Uthmaniyah. Ketika Sultan Syehzade ni duduk kat Istanbul bersama dengan suku sekat dia lah, dan adik-beradiknya ramai duduk di Eropah. Salah seorang gurunya tuan-tuan adalah Syekh Luqman Effendi yang merupakan pemegang tersebut tarikat Naqshbandi di United States of America yang berwarga negara Johor Bahru. Orang Johor. Guru kepada Syehzade. Dan Syekh Luqman Effendi ni dia hampir tak boleh cakap Melayu sebab dia 30 tahun duduk di Eropah. Kenapa Allah takdirkan guru kepada Syehzade ni adalah orang Melayu, Bani Melayu yang duduk bersama dengan dia ketika dia dibuang daripada Istanbul di Eropah? Orang Melayu sambut Uthmani. Syekh Luqman Effendi orang Melayu, tanah Melayu daripada Johor. Ketika generasi Turki Uthmaniyah dibuang, orang tak sambut, orang tak mau. Siapa sambut dia? Orang Melayu. Di mana? Di United States of America. Sebab itulah tuan-tuan, hubungan, nampak tak? Dia punya raih dan hargai bumi Melayu ni sebab tok guru dia adalah orang Melayu. Sebelum dia mai 17 Februari baru ni, dia pergi ke dua tempat. Dia dapat rasakan, ya Allah, aku ni pewaris Uthmani, yang aku nak buat apa ni untuk tok nenek moyang aku meneruskan perjuangan. Aku nak jawab apa ni kepada tok nenek moyang aku tak buat apa. Maka dia merasakan this is masa dia. Dia mai satu momentum dan aura, ini masanya. Aku kena sampai, aku kena perjuang, aku kena sambung, aku kena teruskan. Ini masanya. Kenapa disebut masanya tuan-tuan? Adakah ia ada kaitan dengan 202 dengan 2024? Sebab dia sebut ini masanya. Sebelum dia mai ke Malaysia, dia pergi ke Madinah bermunajat, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia menziarahi dua makam ni, makam Rasulullah dengan makam Wali Songo yang tok nenek moyang dia hantar di Aceh tuan-tuan. Ini kata-kata daripada Syehzade sendiri. Dia kata apa? Satu malam dia bermimpi Allah melorongkan dia ke tanah Melayu untuk dia sampaikan sesuatu. Setelah dia rasakan inilah masanya. Apa yang dia bagi tuan-tuan? Ketika dia sampai tuan-tuan, dia pun berkongsi tentang apa perasaan, apa kejadian, apa cerita-cerita di sebalik yang umat tak tahu setelah dihalau 1909. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika pertemuan yang penuh dengan sentimen, emosi dan air mata,
Imam Masjid Hagia Sophia melaungkan azan yang penuh dengan sejibik dan sebiji, sama macam tuan-tuan tengok dalam paitat. Depa rombongan 10 orang ni, dia bawa 3 panji Ottoman. Daripada 3 panji bendera ni tuan-tuan, yang jata negara Paitat ataupun ibu negara Palestin Istanbul pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah. Setelah azan dilaungkan, Imam Masjid Hagia Sophia bangun bersama dengan Syekh Luqman Effendi. Dia menyerahkan daripada 2 panji yang berwarna hitam dan yang berwarna biru, yang melambangkan hitam itu adalah panji-panji darat dan biru adalah panji-panji daripada perairan laut, dan darat dengan laut kena harus bersatu dan bertempur. Sezadi ketika menyerahkan panji yang berwarna hitam dan juga biru tu, dia sebut satu benda yang satu dewa ni memang meremang tuan-tuan. Dia kata apa? Ketika kamu menerima watikah ataupun panji-panji Ottoman Uthmaniyah daripada Bani Turki, Bani Kayi, suku Kayi kami ni, Turkmenistan ni, kepada Bani Melayu, ketika aku serah tu, aku tengok kalian sebiji seperti potret yang nenek moyang aku bagi setelah hampir puluhan tahun yang lampau. Apa maksudnya tuan-tuan? Rupanya geng depa ni kan pakai tanjak semua kan, berbaju kita kata beridentiti dan berjati diri Melayu. Dia kata ini bukan kali pertama aku tengok kalian ni, patutlah aku dapat rasa bahawa aku kena serahkan panji ni pada kalian. Sebab apa? Puluhan tahun yang lalu nenek moyang aku, dia pernah cerita dah satu potret dan gambar tu macam yang kamu pakai. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya ketika mana Sultan Abdul Hamid dan Sultan Turki Uthmaniyah, mereka telah menyimpan potret Laksmana Melayu Melaka dan digantung dalam istana-istana termasuk Istana Yildiz. Dan sebab tu dalam dapatan tuan-tuan, Tom Paris dalam bukunya Suma Oriental, Sallallahu Muhammad, Profesor Naqib Al-Atas pernah menulis ada satu potret dan manuskrip yang dibawa lari oleh Portugis waktu tu ketika merampas Melaka. Cuma salinan yang ni yang sepanjang seduk pi tuan-tuan, seduk cari. Potret ni yang disebut oleh Sezade ni sebenarnya, dia kata satu ada dekat di Raja Lisbon tu lah. Potret apa tuan-tuan? Potret Sultan Turki Uthmaniyah berdiri sebelah Laksmana daripada Melayu Melaka yang pakai sebiji macam ni. Sebab tu dia kata aku familiar dengan pakaian kalian sebab aku dah tengok puluhan tahun yang lampau. Kalau Uthmani dengan Melayu tak ada kaitan, dia kata ni pakaian apa ni? Ni baju apa ni? Tuan-tuan jangan terkejut, dan songkok kita pun juga adalah asal daripada Fes. Fes tu pakaian tarbus 3 Abdul. Fes itulah melahirkan songkok. Nampak tak? Itu baru hubungan songkok dengan tanah Melayu, dengan Uthmani. Bani Melayu memegang panji Ottoman yang diserahkan oleh Sezade yang dalam dasarnya ada darah Sultan Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang telah berjuang sehingga titisan nyawa yang terakhir. Maka tuan-tuan, depa pegang baru ni, saya tanya apa yang kalian rasa, apa yang akhi rasa bila pegang bendera. Dia pegang bendera tu tak tahu nak bagi tahu, dia punya ketebalan dan baldu dia tu sama mungkin dengan bendera-bendera Turki yang dicium oleh Sultan Abdul Hamid II dalam paitat, dalam dokumentari Turki. Nak bagi tahu, aku bukan serah bendera saja, itu hanya simbolik, tapi aku serah pesanan tok nenek moyang aku. Kami dah tak ada apa, kami dah tak larat, kami dah tumpas, kami dah tewas. Kalian bangsa Melayu bangun, kum, nganga lagi. Kalian adalah pewaris dan penyambung yang untuk meneruskan perjuangan kami yang telah dititikkan oleh Inggeris dan Yahudi pada tanggal 1909. Kami tak ada apa. Tolong Bani Melayu. Dalam tangan kalian ada keris, dalam tangan kalian ada pedang. Kamu akan kembali kepada zaman itu, dan kami tak ada benda tu. Sebab semua senjata infanteri dan artileri yang bersifatkan besi adalah asal daripada tangan kamu, bumi Melayu. Dan benda itu akan digunakan pakai ketika kamu membantu Panji Al-Mahdi memenangkan bumi kami ketika Konstantinopel akan di-Istanbulkan kembali. Maka itu antara sebab dia kata kenapa aku mai cari hamba. Dan bendera Panji ni ada di Kelang